Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto tuan-tuan puan-puan. Okey, hari ini adalah antara tajuk yang paling penting yang saya nak bawa, dan saya rasa sepatutnya topik ni saya patut bincangkan sangat-sangat awal. Mungkin awal tahun ni ataupun tahun lepas lagi, tapi saya terlepas pandang, dan sekarang ni saya rasa ini adalah waktu yang sangat-sangat sesuai untuk saya bawa topik ni, iaitu tentang DCA. DCA itu adalah dollar cost averaging. Okay, so saya faham ramai yang sebenarnya tahu nak buat DCA, ataupun mungkin ada yang tak tahu nak buat DCA dan sebagainya. So yang dah tahu tu mungkin boleh anggap benda ni sebagai refresher. Yang tak tahu tu, then this is the place yang tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan the info lah on bagaimana teknik nak DCA. Okay, dan yang paling penting, ramai sebenarnya yang dah share cara nak buat DCA dan sebagainya, tetapi ramai yang tak tahu kenapa perlu DCA dan target DCA ni sampai ke mana. Itu pun ramai yang tak tahu. Jadi dekat sini saya nak share sedikit indikator dan juga beberapa mathematical punya equation. So topik hari ni banyak rumusan-rumusan matematik yang tuan-tuan puan-puan akan tengok lah. So nak tak nak, kripto dan Bitcoin ni adalah dihasilkan melalui kaedah computational power, iaitu of course menggunakan matematik. Jadi matematik ni kita tak boleh nak elakkan dalam cryptocurrency. Okay, so sebelum itu kita tengok pergerakan market kripto secara keseluruhan di CoinGecko. Okay, kebanyakan coin memang sekarang volume sangat-sangat rendah tuan-tuan puan. Volume memang agak menurun, and market cap pun dalam 1.3 bilion 1.3 trilion, maafkan saya, 1.3 trilion. And then yalah, satu waktu dulu kita pernah berbangga dengan 2 trilion market cap, sekarang dekat 1.3. Hopefully kita masih berada dalam trilion, tak jatuh daripada trilion. And kalau kita tengok the biggest gainer, XDC Network, OKB, Internet Computer. Dan kalau kita tengok lah kan, saya pun seminggu tak buat video. The past 1 week memang didominasi oleh Axie Infinity, Flow, Engine Coin. So inilah antara NFT punya power ataupun kehebatan. Kadang-kadang bila market tu agak boring, dia pergi sideways dan sebagainya, NFT akan mencari ruang untuk dia pump. Sebenarnya since last year saya perasan, even waktu Bitcoin, waktu September dia turun sekejap kan, then NFT take over. And dia pump lah. So that's why bagi saya NFT ni kita jangan sesekali terlepas pandang. Memang kadang-kadang dia ada season dia kan. Waktu tu orang tak pandang sangat, tiba-tiba ada season dia akan peak. Bila dia peak, dia akan peak di waktu di mana market selalunya macam agak boring kan, dia tak bergerak ke mana sangat. Waktu tu NFT mungkin akan pump, sebab NFT dia ada community dia sendiri, and community dia is very very different, sebab mereka adalah artis, gamer, macam Axie Infinity is gamer community lah kan. So that's why bagi saya, siapa yang ada kepakaran dalam gaming ke arts dan sebagainya, inilah masa untuk tuan-tuan puan-puan explore NFT, sebab NFT ni sangat awal. Sangat awal, dan siapa yang bertapak dulu, dialah yang akan menang dalam 10 tahun akan datang. Sebab ini pun sama, NFT pun kita kena fikir 10 tahun akan datang dan sebagainya. Sama juga dengan Bitcoin kan. So siapa-siapa 10 tahun lepas beli kan, dia fikir 10 tahun akan datang, sekarang memang dia dah millionaire, kalau tak pun billionaire lah kan. Okay, so NFT memang dominate. And then kita tengok yang tengah menurun, okay, Synthetix, Tezos, Cosmos, Titan Swap, T-Fuel, okay, Uniswap. So banyak juga yang drop tuan-tuan puan-puan, banyak juga yang mengalami penurunan. Sebab apa? Sebab Bitcoin pun
mengalami penurunan. Dia range dekat 32k sekarang. 32k tuan-tuan puan-puan. Okay. So now kita buka carta Bitcoin dan kita tengok. Kita zoom out Kita zoom out sebab saya pun dah lama tak buat. So saya nak bawa dari monthly lah. So bila saya zoom out, apa yang tuan-tuan nampak dekat sini? So untuk pengetahuan dia naik kan. Yang warna biru ni, ini adalah moving average. Saya guna EMA lah, exponential moving average. So biru ni adalah 20, kuning ni adalah 50 dan hijau ni adalah 100. Okay. So konsep dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Setiap kali Bitcoin dia naik kan, dia akan selalu turun balik kepada dia punya moving average. Selalunya dia akan trade within the moving average. Jadi dalam kes ni kan, apa yang kita boleh simpulkan adalah kalau kita drag dari awal, dari 2013 waktu tu data hanya boleh tunjuk yang 20 moving average je kan. So kalau kita tengok kan, dia akan pump naik, lepas tu dia drop, and once dia sentuh ni, dia akan buat relief pump. Ini yang orang duduk kata dead cat bounce kan. Ini antara fenomena dead cat bounce. So apa yang berlaku pada tahun 2013, dead cat bounce dia start bila dia sentuh je yang warna biru ni, dia naik atas, and then lagi sekali bila dia sentuh, dia dah terus jatuh ke bawah. Okay. So itu dia punya pattern. Pattern dia mana kita conteng kejap Okay. So nampak dia naik, dia turun. Sorry saya kena padam kejap benda ni. Okay, ini pun padam kejap. Bodoh sangat ni. Okay. So kalau tuan-tuan perasan, dia naik kan, lepas tu dia turun, dia sentuh ni je, dia naik sikit, lepas tu dia terus turun. So ini macam dead cat bounce. Okay. So next pula kalau kita tengok, ni tahun 2013 2014 punya cerita tahun 2014 punya cerita, 2013 ke 2014. And then another time pada 2018 apa yang berlaku adalah dekat monthly tak nampak dia punya bouncing. Maksudnya dia naik, dia naik kan sampai sini, lepas tu dia turun. Once dia touch biru ni kan, dia cuba trade above kan, then eventually dia lose support and dia pergi sampai then warna kuning ni. Kuning ni 50 moving average kan. Dia pergi dekat, alamak dah terbesar pula. Okay, dia pergi dekat 50 ni, dia trade sini, lepas tu dia pergi dekat biru ni and then dia break, dia naik balik atas. Ni yang tahun 2019 lah. Ni orang kata mini bull run 2019, and then dia turun balik lah kan. Dia turun balik. Okay, dia turun balik. Dia turun and then dia trade dekat sini lah. Dia trade dekat sini, and supposedly lah, pada pandangan saya, kalau tak ada corona virus kan, kalau tak ada, corona virus tak berlaku, kemungkinan dia boleh continue naik ke atas. Tapi sebab ada corona virus kan, jadi dia pun drop lah. Dia drop sampai kuning ni, dia pergi bawah lagi, and then dia berjaya recover balik. Ini yang fasa corona dump. Okay. And then next dia pergi yang biru ni kan, dia trade ni, and then sejak daripada tu dia memang berada di atas 20 moving average lah. Okay, 20 month moving average. Sebab kita tengok dalam bulanan, and dia memang naik. Dan dia memang sejak daripada tu trade dekat belah atas. Kenapa ni? Okay, dia trade belah atas ni, dia naik. Okay, dia dia naik. Tapi ini sebelum ni jarak dia dekat-dekat je.
Tapi lepas tu dia naik, dia punya jarak tu dah jadi terlampau tinggi dan akhirnya dia decided untuk tarik balik. Dia tarik dan sekarang kita nampak dia berada sikit lagi nak sentuh warna biru ni tuan-tuan puan-puan. So warna biru ni dekat mana? Okay, warna biru ni kalau kita tengok harga dekat 27k dan alhamdulillah sekarang ni kita tengah maintain 30k. Kita tengah maintain 30k tetapi 30k ni dia makin lama nampak macam makin lemah ni. Makin lama makin lemah. Kita ada 17 hari untuk completekan candlestick ni. Boleh jadi dia naik ke atas, boleh jadi dia menipis, boleh jadi dia sentuh warna biru ni 27k. Jadi ini saya bukan nak spread FUD ke dan sebagainya. Saya hanya bagi tahu apa yang carta ni tunjukkan. So tuan-tuan puan-puan kena take note yang warna biru ni. Okay, so always kita tengok, hopefully dia berlaku macam tahun 2013 di mana bila dia sentuh ni then dia naik lah. Tapi kita takut dia buat dead cat bounce lah. Dia sentuh ni, lepas tu dia naik maybe sampai sini 46k kan, lepas tu dia drop balik. Boleh jadi. Ataupun dia sentuh ni then dia decided untuk naik sampai 100k. Ada dua kemungkinan. So that's why always prepare for mana-mana kemungkinan tuan-tuan puan. Okay, sebab macam biasa crypto is volatile. Kita tak tahu apa akan jadi dekat market kan. So ini adalah antara benda yang tuan-tuan puan kena take note lah. Okay, so ini adalah on the monthly punya chart. So kalau kita tengok dekat Bitcoin logarithmic punya curve, kita tengok dekat weekly. Okay, apa ni? Pelangi ni cakap. Pelangi. Mana pelangi kita? Buka pelangi. Okay. Allah. Kita hide kejap. Okay So sejak dia turun, dia cuba maintain dekat sini. Namun dia gagal. Dia gagal dan dia drop lah. Dia drop lagi. So nampak gayanya ini mungkin akan ke atas lagi. Dan maybe this particular candlestick atau candlestick yang seterusnya akan test lining yang ni pula tuan-tuan puan-puan. So lepas lining ni, kalau dia test lining ni, kita nak tengok adakah dia mampu buat kenaikan ke atas ataupun dia akan drop balik ke bawah. Okay, so kalau dekat monthly kita tengok dekat 27k kan, 27k is somewhere between this part lah. Ini 27k. Ini adalah yang 27k yang monthly kita tengok dia boleh tarik. Okay, so ini adalah ke bawah. Tetapi kalau dia decided untuk naik ke atas, kalau dia decided untuk recapture balik line yang atas ni, then dia boleh close atas 38k dan 40k. Kalau dia close atas 40k, alhamdulillah mungkin kita boleh teruskan kita punya bull run yang tertangguh. Okay, so itu apa yang kita nampak dekat pelangi ni lah. Next week kita tengok balik macam mana kedudukan dia dekat Bitcoin logarithmic curve ni. Okay, so on the weekly kita dah cover, monthly pun kita dah cover. Now kita tengok on the chart ni pula. Ini saya kena padam. So weekly ni sekarang ni nampak to be very honest, nampak dia bergerak ke bawah. Sebab candlestick ni dia nampak sedang menuju ke bawah. Tetapi ada 4 hari lagi untuk Bitcoin buat dia punya penentuan dia nak turun lagi ke ataupun dah cukup sentuh 30k ni balik dan naik. So part tu kita tak nampak lagi. Tetapi apa tendensi dia, saya nampak dia nak close by 4 hari ni.
maybe dia nak close 31k ke 30k. Itu yang nampak dia punya pergerakan bergerak ke situlah kan. Tetapi apa pun boleh berlaku, dan hopefully benda tu tak berlaku. Apa yang saya cakap ni, dia close 30k kan, hopefully tak berlaku. Hopefully dia naik ke atas. Okay, dan kita tengok pula okay, daily ni macam mana ni. Okay, so sejak yang dia drop 13 Mei ni, ini adalah descending triangle, which is a bit bearish lah. It's a bearish kind of trend, dan hopefully dia tak follow trend ni lah. Okay, tetapi kalau ikut buku, memang ini adalah antara pattern yang bearish, tetapi dia boleh jadi 50-50 juga. Boleh jadi 50-50. Sebab apa? Kadang-kadang maybe kalau tiba-tiba bull step in, buyer step in dekat 30k, sebab 30k ni support level yang sangat kuat tuan-tuan puan-puan. Cumanya dia dah banyak kali test 30k, dia dah banyak kali test, tetapi selalu dia buat rebound. Selalu dia buat rebound naik atas 40k, lepas tu dia turun. Dan sekarang ni kita tengok dia punya rebound ke atas tu makin lama makin lemah. Jadi sekarang ni adalah waktu-waktu yang sangat kritikal untuk Bitcoin buat dia punya big move, dan volume sekarang ni sangat-sangat rendah. So do expect anytime, maybe bulan minggu depan ke, atau lagi 2 minggu, akan ada something big yang akan berlaku. Either Bitcoin naik ke atas, naik balik 40k ke kan tiba-tiba ni, ataupun dia drop balik, jatuh balik ke berapa mana, 7k ke 25k ke kan. Dia memang break the support ni, turun lagi bawah. Okay, so dua-dua possibility pun ada. Ada on that possibility lah. Sebab apa? Setiap kali dia buat breakout dekat sini, nampak macam fake out. Maksudnya dia break sekejap, dia jatuh dalam ni. Dia break sekejap, dia cuba nak jatuh dalam ni. Okay, so the best memang tengah control market lah. Seller banyak tengah control market. So nampak dekat sini macam nak naik kan, tetapi line ni adalah satu resistance yang sangat kuat. Dia tak boleh lawan, dia drop. So ni sama, dia tak boleh lawan, dia drop. So ini yang kita tengah nampak ni sejak hari raya. Sejak hari raya. Jadi kita nak tengok hari raya haji nanti, adakah Bitcoin akan naik ke atas ataupun Bitcoin akan buat lagi satu penurunan. Indikator, next indicator ni bagi jangkaan saya adalah Raya Haji. So kita berada di antara dua raya. Raya di Aidilfitri dengan Raya Haji. So antara dua raya ni, inilah perjalanan Bitcoin tuan-tuan puan-puan. Jadi Raya Haji ni hopefully lah, sebab dengan kata Elon Musk nak buat meeting dengan Jack Dorsey kan. Kalaulah Elon Musk buat U-turn dan sebagainya, kalau efek Elon Musk tu kuat bila dia buat U-turn, okey lah, maybe dia boleh pump price. Tetapi sekarang pun kita nampak Elon Musk punya efek dah tak sekuat mula-mula dulu. So tiba-tiba kalau dia jadi bullish pun tak pasti adakah market akan react macam dia dan boleh pump sampai last dia pergi 60k ke kan. Tu tak pasti. So this is the time kita nak tengok adakah Elon Musk akan buat U-turn untuk sokong Bitcoin. Tapi yang saya pasti meeting tu berlaku lepas Hari Raya Haji kalau saya tak silap. Okay, so do note that. Interesting, dari Raya Aidilfitri sampai Raya Haji. Okay, so sekarang ni tak ada apa yang kita boleh tengok sangat pergerakan, sebab memang volume sangat-sangat rendah. Dan apa yang saya nak tengok adalah 30k. Sekarang memang dia akan test, nak tak nak dia mungkin akan test 30k, and kita nak tengok adakah dia close bawah daripada 30k ataupun dia mampu buat rebound. Tapi kalau dia buat rebound balik, then most likely dia akan buat rebound naik ke atas lah. Okay, so that is on Bitcoin. Next kita tengok Ethereum pula. So Ethereum pun sama juga, saya tunjukkan monthly. Okay, dari sudut monthly, beza Ethereum dengan Bitcoin ni, kalau tengok Ethereum bahagian 100 and 200 moving average tu dia tak ada, sebab Ethereum ni baru launch on 2015 macam tu. Jadi data dia tak cukup untuk dia buat draw line tu. So dia ada 20 dengan 50 lah. Okay, so kalau Ethereum pula, dia memang sekali dia pergi dekat biru ni kan, dia bounce atas kejap. Okay, dia turun,
lepas tu dia bounce atas kejap, lepas tu dia turun balik. So last waktu bulan yang lepas berlakunya dead cat bounce juga dekat Ethereum. So now kita berada di sini. Cuma jarak antara sini dengan yang biru ni memang agak besar. Macam Bitcoin tu dah sikit-sikit, Ethereumnya agak besar. So kalau dia drop, do expect drop yang sangat-sangat besar lah kalau dia drop. Tetapi hopefully dia tak drop lah. Okay. So kalau dia drop, katakanlah dia pergi dekat sini kan. So 1200. Kalau dia drop, dia pergi dekat sini, it will be 1200. Tapi hopefully dia buat something macam ni lah. Dia drop, lepas tu dia naik balik kan. So kalau contohlah dari sini kan, okay, dia drop, then hopefully dia naik balik. Dia naik balik somewhere dekat 2200 or something kan. Then dia mungkin akan drop balik. Kalau it decided to go bearish lah. Okay, so itu on the dia punya main trade. Tapi hopefully dia tak pergi sampai 1200. Hopefully dia tak pergi sampai 1200. Kalau lagi bawah 700 for one Ethereum. Okay, so mungkin yang beli dekat sini mungkin sekarang tengah sangat-sangat risau. Apa ni, beli dekat 4000, tiba-tiba kata boleh pergi 700 kan. Mungkin ada yang agak risau. Tetapi one thing, tuan-tuan puan-puan, kalau tuan-tuan puan-puan believe dengan fundamental Ethereum dan sebagainya, then tuan-tuan puan-puan tak perlu risau lah. Sebab saya pun masih, pandangan saya dari sudut fundamental masih kuat. Dan saya pun personally yakin Ethereum boleh pergi sampai 10,000 USD per satu Ethereum. Walaupun sekarang nampak 2000 tengah turun, tapi long term saya memang sangat bullish terhadap Ethereum. So target saya pun dekat 10k per Ethereum. Okay, so itu saya punya pandangan lah, saya punya target. Okay, so kalau kita zoom out lagi, ni dia cerita Ethereum. Okay, so kalau kita tutup sekejap dan kita buka ni. So Ethereum ni last dia trade dekat sini, but then dia buat macam segitiga ni, then dia break, lepas tu dia lost support, dia terus jatuh, and then dekat sini dia berjaya regain. And dia naik balik lah. So kalau kita draw ni Fibonacci retracement, silap, bukan ni, sini. So kalau kita tengok dari sini pun last support dia naik kan, kita naikkan sampai yang dia last drop ke 2400 kan. Okay, so nampak bila dia lost support kan, dia cuba nak break ni, dia cuba nak break 2158, tapi dia tak berjaya. Okay, so dia cuba break this particular part ni, dia tak berjaya. Jadi dia terus drop. Dia terus drop sampai ke sini. 1800, dan dia regain balik lah. So next question kita nak tengok ni, adakah Ethereum mampu pergi balik dekat zone ni, zone 2000 dan ke atas. Itu adalah persoalan yang sangat penting, sebab banyak dia kena buat catch up. Dia dah drop banyak, so kita tak pasti adakah Ethereum akan terus trade dekat kawasan ni. Boleh jadi lepas ni Ethereum main-main dekat kawasan 1008 ke 2000 pula, sebab 2000 ni dia dah lost support dekat 2000. So ini nampak agak tidak cantik lah untuk Ethereum punya movement. Okay, so itu yang saya perasan. Dan lagi satu, kalau kita zoom out pun, Ethereum pun memang dah dia dah selalu di dekat sini kan. So dia dah lost this particular support, and support ni telah pun menjadi resistant sejak lewat Jun sampai awal minggu Julai, benda ni, line ni dah jadi resistant. So memang Ethereum dekat sini
Dari 1008 dia kena break resistance dekat 2400 lah. Memandangkan dengan keadaan market sekarang dengan volume yang rendah dan sebagainya, memang ini adalah antara task besar untuk Ethereum. Okay, so ini adalah sedikit perkongsian on Ethereum punya pergerakan lah. Okay, so sekarang ni tuan-tuan puan-puan, kita bergerak kepada topik utama kita, iaitu DCA. Memang nampak boring lah kan, tetapi bagi saya ini adalah antara strategi pelaburan jangka masa panjang yang sangat-sangat berkesan. Inilah DCA. DCA ni adalah satu kaedah untuk kita invest, dan di mana kaedah ini dia meminimumkan risiko, dengan mana kita developkan satu tabiat ataupun disiplin dalam investing lah. So tabiat ni kita dapat sebab kita buat secara berkala, boleh jadi secara mingguan ataupun secara bulanan. So kita buat macam habit, then eventually dia akan remove emotion. Kita takkan tengok sangat graf ni, graf naik, graf turun. Tak, kita dah set upkan satu disiplin. Contoh, setiap bulan gaji masuk contoh minggu pertama. Jadi minggu pertama ni allocate untuk beli kripto ataupun beli Bitcoin. So kalau buat setiap bulan ataupun setiap minggu, eventually tuan-tuan puan-puan akan nampak dia punya reward dia. So sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana dia punya reward dia lah. Okay, so ini ada sedikit slide sebab dia banyak maths ni. Topik hari ni banyak matematik. So tuan-tuan puan-puan mohon bersabar. Okay, so ini adalah kaedah dia lah. Kaedah dia very simple. So let's say tuan-tuan puan-puan allocate $50, iaitu dalam RM200 setiap minggu sejak 3 tahun lepas. Maksudnya sejak bearish moment yang lepas. Sebab let's say 3 tahun lepas 2018 kan, waktu tu adalah fasa bearish. Bitcoin dah drop banyak. So katakan start daripada yang tu, tuan-tuan puan-puan start buat pengumpulan Bitcoin, buat secara DCA kan. So setiap minggu invest dan sebagainya. So dalam masa 3 tahun, tuan-tuan puan-puan akan dapat dalam dah laburkan dalam $7,850, kira-kira 33,000 lah duit Malaysia. Dan 33,000 ni, kalau tengok nilai sekarang pelaburan tu, dia akan menjadi lebih kurang 32,158 USD, dan dalam RM akan jadi 134,000 lebih lah. So tuan-tuan puan-puan dah profit 4 kali ganda. 4 kali ganda. So kalau nak buat secara weekly, bolehlah tuan-tuan puan-puan buka spreadsheet ke apa ke kan, record. Tuan-tuan puan-puan boleh buat itulah. Tetapi saya ada satu tips di mana tuan-tuan puan-puan boleh gunakan website dcabtc.com ni. Ini mudah. So let's say dalam kes ni, kalau RM200 lah kan, kita ambil 50 USD, and then set weekly, accumulate for 3 years, and then starting 3 years ago. Okay, so kita compare dengan gold. Okay, kita compare dengan gold. So lepas dah buat ni, okay, tuan-tuan puan-puan start dari bulan 7 2018 ni lah kan. Kumpul. Yang warna oren ni adalah Bitcoin, yang warna kuning ni adalah emas. Okay, so kumpul. Ini adalah hasil dia, 32,000. So kalau kita tengok dekat atas ni, total invested 7850, and then 32k lah, 32k untung. So just by doing DCA, tak perlu tengok chart apa dan sebagainya, tak perlu rasa panik dan sebagainya, just buat secara konsisten. Sebab apa? Sebab Bitcoin ada fundamental yang sangat kuat. Teknik DCA ni dia akan berkesan dengan aset-aset yang ada fundamental yang kuat, macam Bitcoin, macam Ethereum, macam apa lagi, Polkadot ke kan. So this kind of coin memang sangat-sangat efektif untuk buat DCA. Jangan buat DCA dengan coin-coin pump and dump. Sebab apa? Sebab long term pump and dump selalunya akan mati.
So kalau buat DCA, tuan-tuan puan-puan akan mengalami kerugian. Jadi ingat, DCA jangan main cakap je. Okey, untuk coin ni kita buat DCA, kita buat DCA. Jangan. DCA ni adalah untuk coin yang fundamental kuat dan paling saya syorkan, saya cadangkan, although I'm not a financial advisor, adalah boleh buat DCA on Bitcoin sebab Bitcoin memang proven. Buat DCA memang ramai dah profit. Contohnya macam yang tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini lah skrin ni. Kalaulah tuan-tuan puan-puan buat DCA dengan gold, tak ada masalah. Ni just as a comparison. Kalau buat dengan emas, sama 7850, and then dia naik 9313. So dalam 200 dalam 2000 ke 1000 lebih, dalam 1000 lebih dalam masa 3 tahun, tuan-tuan puan make profit dalam 1000 lebih USD lah. Okay, so memang nampak DCA untuk Bitcoin tu lebih profitable. Ini tuan-tuan puan boleh guna. So nanti tuan-tuan puan boleh adjust lah. Mungkin $50 a week tu tinggi sangat kan. Mungkin $10 per week. $10 tu mungkin dalam seminggu RM50. Kalau dalam sebulan RM200. So mungkin tuan-tuan puan rasa $10 pun okey lah kan. So kalau kita tukar $10 pun sama juga. Total 1570, and then profit dalam 6421 dalam masa 3 tahun. Still dia punya kenaikan tu sangat-sangat tinggi berbanding dengan emas. Okay, so ini antara tools yang tuan-tuan boleh gunakan untuk lakukan DCA. Tetapi cadangan saya ini untuk kita backtest kan, kalau kita buat sejak 3 tahun lepas. Tetapi tuan-tuan puan-puan better ada recording, your own recording dekat Excel ke dan sebagainya, recordkan. So nanti tuan-tuan puan-puan boleh keep track lah. Boleh keep track sebab yang ni dia akan terus buat semua dalam dia punya sistem dia. Okay, so itu adalah antara perkara yang tuan-tuan puan-puan boleh buat untuk keep track. Okay, so memang simple. DCA memang sangat simple. Yang menjadi susah adalah disiplin dan juga emosi. Itu je yang menghalang kita daripada DCA. Sebab tu bila harga drop, kita tengok ramai panik. Ramai panik. Ada yang panik menjual, ada yang panik memujuk. Bila memujuk, dia akan bagi 2 ayat. Sebab saya pun pernah memujuk juga. Hodl, DCA. So hodl tu memang hodl lah, tak beli apa semua kan. DCA ni adalah this one. Cuma ada beza DCA dengan buy the dip. Okay, buy the dip ni kita tengok harga drop kita beli, harga drop kita beli. DCA dia tak tengok harga drop, harga naik. Dia usually ada dia punya time frame dia. Contoh gaji masuk kan. Contoh 1 hari bulan gaji masuk. So kita waktu 1 hari bulan kita dah start beli. Next month 1 hari bulan kita start beli. Itu DCA. Buy the dip lain. Buy the dip, tuan-tuan puan-puan kena selalu tengok chart. Bila mana dia turun, then tuan-tuan puan-puan boleh set your limit order. Waktu tu dia akan fill your limit order lah. Okay, itu teknik buy the dip. Yang kita nak cerita sekarang ni adalah DCA. Sebab bagi saya DCA ni adalah lebih senang. Tuan-tuan puan-puan tak payah nak tengok chart hari-hari setiap jam, tak perlu. Okay, janji tuan-tuan puan-puan pilih coin yang ada fundamental. Yang contoh saya bagi ni adalah Bitcoin, sebab Bitcoin adalah fundamental dia sangat-sangat kuat lah. Next kita tengok. Okay, so this is where the mathematics start tuan-tuan puan-puan. So jumlah supply BTC adalah 14 juta. Kenapa saya cakap 14 juta? Sebab memang dari sudut teori atau dari sudut white paper Bitcoin ni, fundamental dia 21 juta akan dilombong oleh Bitcoin. Tetapi banyak Bitcoin yang hilang. Hilang ni bukan kena hack, hilang sebab orang terlupa dia punya password ke, terlupa dia punya wallet address dan sebagainya. So banyak Bitcoin yang telah hilang daripada circulation. Contohnya kita boleh tengok dekat artikel ni lah. So artikel ni kata 1500 Bitcoin hilang hampir setiap hari. Tapi sebab dia hilang, jadi bila hilang dia assume dalam 14 juta je yang akan circulate the market. So kita ambil 14 juta based on based on researcher ni cakap lah. So kalau dia nak pakai 21 juta pun boleh juga, tetapi ini based on research dan memang
banyak kes orang kehilangan Bitcoin. Hilang tak, waktu yang orang beli mula-mula tu kan, ramai yang terlupa password dan sebagainya. So Bitcoin tu memang tak akan circulate dekat market lah. Dia memang selama-lamanya dekat wallet orang tu, sebab orang tu dah lupa password. So 14 juta kita ambil 14 juta. So populasi seluruh dunia ni adalah sebanyak 7.6 bilion lebih. Okay, so jadi populasi ni bila kita bahagi dengan jumlah supply BTC ni 14 juta ni, kita akan dapat sebanyak 0.00182434194 BTC untuk setiap orang. Orang kata per kapita lah, per kapita. Jadi kalau kita convert kepada duit Malaysia ialah sebanyak 252 ringgit. Jadi kalau ambil berdasarkan populasi dengan jumlah Bitcoin yang akan circulate nanti, kalau dah habis mining semualah 14 juta ni, setiap orang nilai dia adalah dalam RM252 lah. Itu on average. Tetapi of course bukan semua orang ada ni. Ada yang ada 10 Bitcoin, ada 100 Bitcoin, dan kebanyakan tak ada Bitcoin lagi. Okay, so kalaulah orang makin lama makin lambat nak masuk dalam Bitcoin, jadi of course pegangan Bitcoin mereka akan menjadi semakin sedikit. Okay, next kita tengok. Ini adalah formula insurance Bitcoin. Kenapa saya kata insurance? Sebab dia seolah-olah kita buat pelaburan untuk melindungi kita punya aset. Okay, formula dia, kita kena tengok nilai kekayaan kita. So mungkin kita boleh tengoklah, kalau ada orang tu ada rumah kan, ada kereta dan sebagainya, mungkin ada duit KWSP kan. Itu tuan-tuan puan-puan boleh buat penilaian masing-masing lah kan. Berapa nilai tuan-tuan puan-puan based on harta yang tuan-tuan puan-puan ada kan. So itu adalah kekayaan kita lah. Itu saya tulis kekayaan kita. Bahagi dengan kekayaan global. Kekayaan global is global wealth, dan darabkan dengan jumlah keseluruhan BTC which is 18 million ni lah. Okay, so apa yang akan berlaku adalah, okay, jumlah kekayaan global adalah, okay, ini sangat interesting. Kalau dekat USD dia sebanyak 400 lebih trilion. So bila tukar dalam RM dia jadi 1.6 kuadrilion. 1.6 kuadrilion. Okey, dan jumlah senam Bitcoin adalah 18,000. Tadi saya kata 14,000, tapi dalam ni saya tersilap sikit, 18,000. Mungkin nanti saya kena tukar 14,000 lah, tapi katakanlah kita ambil 18 juta. 8,000 pula, 18 juta. Okey, ni ada sedikit silap dekat slide ni. So katakan saya bahagi gunakan formula ni, ini adalah nilai BTC yang diperlukan. So kalau tuan-tuan puan-puan ada RM100,000 nilai kekayaan, minimum adalah pegangan 0.001, iaitu dalam RM146. Okey, kalau mungkin ada yang kaya sikit kan, nilai kekayaan dia RM500,000 kan, dalam 0.005 iaitu 730. Kalau yang ada kekayaan sebanyak 1 juta, milioner lah kan, only need 0.01 iaitu dah sebanyak 1461. Dan kalau bilioner dia kena beli banyak Bitcoin, iaitu sebanyak 10 Bitcoin, which is around 1.4 juta. So of course bagi bilioner ni setakat beli 10 BTC ni tak ada masalah lah, sebab dia memang dah kaya sangat kan. Okay, so yang macam 100,000, 500,000 pun at least dapatkan dalam lingkungan harga 146 ni, ibarat bilioner ni beli untuk harga 1 juta lebih. Itu dia punya unjuran dia. Kenapa saya katakan begini? Sebab eventually harga Bitcoin akan appreciate, akan naik. Dan of course ini adalah antara aset yang boleh protect yourself daripada inflation ke dan sebagainya. Sebab kita pun nampak even melalui teknik DCA pun harga dia naik 400%
per ratus. Jadi itu adalah sangat besar dalam masa 3 tahun. So sama juga, ini ikut nilai kekayaan. Tetapi kalau nak tambahkan BTC ni pun tak ada masalah. Lagi banyak, lagi bagus kan. Cuma ini adalah dia punya indikator. Kalau let's say 100,000 kan, jangan kata okey lah ada 0.01 pun dah kira bagus dah. At least you ada pegangan Bitcoin daripada tak ada langsung. Tetapi kalau yang ada bilioner ni, sepatutnya mereka dapatkan 10 Bitcoin lah. Tetapi ramai bilioner dekat Malaysia saya tak pasti adakah mereka ada 10 Bitcoin dan sebagainya. So ini adalah antara ni. So kalau let's say kekayaan tuan-tuan puan-puan 100,000, tapi Bitcoin tuan-tuan puan-puan lebih, mungkin dalam 0.01, lagi baik, lagi secure untuk tuan-tuan puan-puan. Okay, so ini dia punya one of the formula lah. Okay, dan next, so maksudnya DCA yang tuan-tuan puan-puan buat ni at least boleh cover this one. Tetapi kalau DCA setakat 0.01 tu tak ada hal, rasanya 1 bulan dah boleh dapat. So target dia cuba DCA kan dapatkan dalam 0.1 Bitcoin dan sebagainya. Yang tu saya tunjuk target akhir dia. Itu slide yang seterusnya. Ni dia. Sorry, terawal. So apa kita punya target sekarang ni? Ini yang part di mana datanya kenapa kita kena DCA dan sampai mana kita nak DCA. Kita punya target adalah untuk masuk dalam 1% Bitcoin Club. 1% Bitcoin Club. So kalau kita tengok dekat artikel ni, dia ada bagi tahulah 1% Bitcoin Club ni, dia ada bagi range. Dia bagi range dalam 0.28 Bitcoin ke 15 Bitcoin untuk masuk 1%. 1% ni boleh jadi this is the range. Range dia sangat besar, sangat besar. Tetapi kita ambil target minimum 0.28, maksimum 15 Bitcoin lah kan. So kita ambil 0.28. Okay. So kalau kita ambil 0.28 tuan-tuan puan-puan, ini adalah formula dia. Ini adalah formula untuk 0.28. Tapi saya pun dapat dalam 0.234 lah. Sebab formula tu dia ambil populasi penduduk 7 bilion kot. 7 bilion. Saya ambil 7.6 bilion. Ambil yang memang betul-betul exact lah kan. So ini formula dia. Jumlah keseluruhan Bitcoin tu bahagi dengan world population, darab dengan 1%. Sebab kita nak join dalam 1% Bitcoin holder ni. Jadi bila buat calculation ni, ini adalah nilai dia 0.234 Bitcoin bersamaan dengan 32K. Jadi tujuan kita nak buat DCA ni, target dia lah kan. Kalau mungkin tuan-tuan puan-puan rasa macam takkannya nak DCA sampai sampai kiamat, sampai tak tahu bila nak stop. Sebab orang duk kata DCA ni tengah buat DCA, bila nak stop ni kan. Happen to be tuan-tuan puan-puan rasa macam nak stop somewhere, nak stop. Kalau tuan-tuan puan-puan tak nak stop, lagi bagus, kumpul je lah. Tetapi kalau tuan-tuan puan-puan nak letak stop, minimum 0.234. 0.234 kalau tuan-tuan puan-puan dah hold 0.234, so at least theoretically tuan-tuan puan-puan dah berada dalam top 1% of the whole world yang memegang Bitcoin. So itulah kita panggil club 1% Bitcoin. So saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan untuk masuk ke dalam club 1% Bitcoin. Sebelum ni ramai yang FOMO Dogecoin apa semua kan. So susah saya nak bawa tajuk ni. Sekarang ni dengan market yang tengah downtrend ni, ramai spekulator, ramai yang datang untuk for short term, ramai saya nampak tengah living. Tetapi ada juga yang memang in this crypto for long term, baru masuk tetapi dia orang tak lose interest lagi, masih mengharap, masih study, masih cuba nak gain knowledge dekat crypto. Ini antara target yang tuan-tuan puan-puan boleh buat. Ini untuk Bitcoin Untuk crypto lain tuan-tuan puan-puan kena buat sendiri. Tetapi untuk Bitcoin, at least cuba masuk dalam 0.234 BTC. Tuan-tuan puan-puan boleh buat DCA untuk masuk dalam 0.234 ni lah at least. Kalau ada yang duit lebih kan, sekali je dia boleh beli 0.234 itu lagi bagus lah. Maksudnya tak ada DCA, sekali dia beli dapat 0.234, simpan. So kalau ada dapat 0.234 ni dah, tuan-tuan puan-puan boleh hold, simpan. Tengok 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang macam mana. Tetapi kalau tuan-tuan puan-puan nak teruskan lagi, teruskan je. Tapi yang penting
tuan-tuan puan sekarang ni tuan-tuan puan kena ada 2 bag. Satu bag holding, hodl lah, hodl. Satu lagi untuk trading. Sebab apa saya kata trading? Okey, kalau waktu awal tahun lah sampai raya hari tu, waktu tu adalah senang nak trade. Sebab apa? Market tengah naik. Belilah coin apa pun. Coin apa, semua tengah naik. Ibarat baling dart, confirm kena bullseye. Sekarang ni adalah waktu tuan-tuan puan-puan start belajar the market, tengok market. Waktu ni lah tuan-tuan puan-puan boleh belajar macam trading teknik scalping dan sebagainya. Sebab apa? Kalau tuan-tuan puan-puan boleh buat duit atau tidak kehilangan duit waktu market tengah go sideways ke downtrend macam sekarang kan, tuan-tuan puan-puan buat profit 1%, 2% kan, tak apa, profit sikit pun tak apa. Ini adalah latihan untuk tuan-tuan puan-puan. Next bull run nanti tuan-tuan puan-puan boleh buat lebih banyak duit. Sebab apa? Waktu bearish dah start buat duit, waktu bullish lagilah tuan-tuan puan-puan boleh buat duit. Ini untuk yang baru masuk tahun ni. Anggap fasa sekarang ni, fasa yang tidak menentu ni adalah fasa latihan dan fasa menimba ilmu. Itu yang paling penting. Fasa kekayaan, fasa nak go bull run semua dia akan datang. So sekarang ni adalah fasa untuk kita belajar. Dan sekarang ni inilah antara teknik yang saya nak share. Kalau tak ada masa nak buat trading dan sebagainya, buat DCA target 0.234 BTC. Ada yang kata 0.28 BTC kan. Paling senang 0.3 lah. 0.3 dalam 0.2 ke 0.3. Okey. Itu antara target yang tuan-tuan boleh fikirkan lah. Okey. So ini adalah sedikit perkongsian berkenaan DCA. Ke mana hala tuju DCA. Tetapi personally bagi saya, kalau nak really masuk dalam 1%, club 1% kan, memang dalam artikel tu kata 0.28, 0.2 something. Bagi saya, kalau tuan-tuan puan-puan boleh buat DCA, try to get 1 Bitcoin. Try to get 1 Bitcoin. Sebab 1 Bitcoin ni in future kita tak tahu, dia boleh jadi sangat-sangat berharga. Okay, dia boleh jadi sangat-sangat berharga. Okay, so itu saya punya pandangan lah untuk 1%. Sebab 1% ni dia ada range dia 0.28 sampai 15. Tetapi saya tengok 0.8 okay, tapi saya personally lebih cenderung kepada 1 ketul Bitcoin. Dia ibaratnya orang ada 1 kilo emas. Ada macam okay, lengkap 1 kilo emas kan. So mostly kita punya psychologically kita rasa 1 kilo emas ni macam dah ada seketul tu dah okay, lengkap dah kan. Sama juga konsep tu juga saya nampak untuk Bitcoin. 1 biji Bitcoin, okay, simpan. Macam tu. Okay. So itu adalah sedikit sharing tentang DCA. Dan macam biasa tuan-tuan puan jangan panik. Bitcoin, kalau tuan-tuan puan believe fundamental, believe long term, tak perlu rasa panik. Tetapi kalau ada orang yang datang short term, waktu bull run datang tergedek-gedek kan, lepas tu harga naik, dia pun faham apa semua. Dan bila market tengah drop, usually dia akan keluar. Itu adalah biasa. Kadang-kadang kita ada kawan-kawan kita kan, dia join, lepas tu tiba-tiba dia pun tak join. Lepas tu boleh jadi dia kata ini scam lah apa semua kan. Itu biasa. 2018 pernah berlaku. Sekarang pun mungkin sedang berlaku. In future pun akan selalu berlaku. FUD is normal. Kalau China, negara besar pun boleh buat FUD, apatah lagi orang-orang sekeliling yang kita kenal kan. Okay, yang penting tuan-tuan puan-puan, waktu sekarang develop strategi. So one of the strategi yang saya share adalah DCA, dan banyak lagi lah strategi-strategi yang berkesan yang tuan-tuan puan-puan boleh adopt. Okay, so itu saja daripada saya. Lama tak buat video. So tu yang bila buat video ni saya terus buat pasal DCA. So ada beberapa isu jugalah yang saya nak cover. InsyaAllah kita akan cover dalam video yang akan datang. Dan hopefully ibu mertua saya dimasukkan ke dalam hospital due to COVID lah kan, dan masih berada dalam hospital. Jadi saya mohon tuan-tuan puan-puan doakan agar beliau sembuh daripada COVID-19 dan kembali ke pangkuan keluarga lah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam kripto.